Okay, hari ni kita masuk part 4 pula. Kalau untuk part 4 ni, kita nak tengok pasal apa tu, setting dengan hantar. Okay, so macam biasa cari balik kita punya apa ke nama tu, Microsoft Form. Okay, saya malas dah nak tunjuk. Kira part 1, part 2, part 3 dah cover dah. Gua nak masuk. Okay, so bila sampai sini kita carilah kalau nak buat new ke ataupun nak sambung ke. Untuk ini saya nak sambung je lah. Okay, untuk sambung. Okay, klik sini. Bila sampai sini, kita masih boleh tukar team. Kalau macam dah nak siap ke benda ke, kita rasa macam tak sesuai ke apa ke, boleh tukar. Okay, semua benda hak sini ni kita boleh lagi edit. Okay, tu jangan risau. Okay, untuk last part ni kita nak tengok butang share dengan form setting ni. Okay, jadi satu lagi kita nak tengok responses. Okay, biarlah, yang tu tak apa. Untuk ini form setting, mula-mula sekali kita nak tengok form setting. Kita buka yang ini, kemudian pergi ke ni setting. Okay, ini untuk kita print kalau kita nak cetak. Feedback ni kalau kita nak apa, bagi feedback pada Microsoft. Terms ni dia punya syarat-syarat penggunaan lah. Okay, so kita nak pergi ke settings. Okay, jadi dia akan tolak benda ni ke tepi sikit. Dia ada close setting sini. Option for quiz, show results automatically. Okay, kalau soalan kita semuanya jenis objektif, maknanya dia tak ada 2 atau 3 jawapan. Dia tak tu. Dia memang jawapan dia dah tetap. Kita boleh buat ni. Tapi kalau soalan kita melibatkan benda-benda macam esei ke apa ke, ini kena buang lah. Sebabnya nanti dia tu, kita kena tanda dulu soalan budak baru kita boleh bagi. Okay, kalau kita buat macam ni, dia dah habis tu, dia tekan je submit, dia akan keluar result dan dia akan terus keluar jawapan yang betul. Jadi kita tak nak lah, kan? Sebab kalau masa dia panjang lagi kan, takut dia boleh ubah pula ke apa ke. Okay, so never mind. Okay, show results automatically ini. Okay, kita nak padam. Kalau nak buat pun buatlah. Okay, yang ini anyone can respond. Only people in my organization can respond. Specific people in my organization can respond. Okay, anyone can respond bermaksud siapa-siapa sahaja. Kalau kita bagi link ni pada siapa-siapa, dia boleh respon. Kalau kita tanda yang ini, dia akan buka untuk pengguna delima sahaja. Okey, orang yang tak ada ID delima tak boleh masuk. Okey, ingat tak kadang-kadang kalau macam kita nak buka benda, bila orang khabar kena guna ID delima kan, tapi kita terguna Gmail biasa, tapi kita tak boleh masuk kan. Dia sebab ni lah. Okay, kemudian ini specific people, dia lagi spesifik daripada hak atas ni. Okay, yang ini orang yang ada ID delima dan orang-orang yang diberi kebenaran sahaja boleh dapat benda ni. Okay, so kalau macam kita tak sure, okay, responden kita tu semua ada ID delima ke, boleh akses, reti ke nak buka ID delima ke, kita buat macam ni. So kalau macam ni, dia guna Gmail biasa pun boleh buka, ataupun dia guna email, mana-mana email pun dia boleh buka, tak perlu gunakan ID delima. Okay, yang ini options for responses. Okay, yang ini yang lain daripada Google Form. Kalau Google Form ini dia ada betul, dia tak ada ni start date dengan end date. Okay, sebab tu kita nak guna Microsoft Form. Okay, start date ialah tarikh kita nak mula. Okay, kalau kita katakan ni, kita nak set dia berapa hari bulan kita nak hantar benda ni. Benda ni dia kita nak hantar katakan bulan Jun 28.
29 hari Selasa. Pukul berapa dia start? Okey, katakan kita nak suruh dia start pukul 8. Okey. Kemudian ini end date. End date kita nak dia last bila. Okey. Dia takkan bagi kita itulah, sebab kalau dah start 29 takkan kita nak suruh dia akhir 27 hari bulan kan. So dia ke depan je lah. Okey, so kita nak suruh dia start habisnya pun 29 juga. Ni pukul 8, kita nak bagi dia masa 1 jam setengah sahaja. So kita suruh dia berhenti 9.30. Okey. Kalau macam Google Form, kita kena buat manual benda ni. Kita kena, kalau katakan kita nak suruh dia start pukul 8, kita kena send kita punya link tu pukul 8. Okey, kemudian bila 9.30 kita nak suruh dia stop kan, kita kena buka balik kita punya form tu, kita kena cari benda ni, kita kena padam. Kalau tidak, nanti kalau kita hantar link tu hari besok ke, dia benda tu lambat lagi, tapi kita hantar sekarang, dia dah boleh jawab terus dah. Kalau macam ni, kalau kita hantar sekarang pun, dia takkan boleh jawab selagi masa ni, tarikh dengan masa ni belum sampai. Itu beza dia. Show progress bar, dia akan tunjuk kat bawah ni berapa soalan semua dalam kertas ni dan berapa yang dia dah jawab. Okay. So kita nak suruh dia tunjuk ni, dia tahulah banyak mana lagi dia nak kena menjawab. Okay. Kemudian yang ini, customize thank you note. Okay. Bila dia tekan submit, biasanya dia akan keluar satu message. Okay, katakan your responses be recorded. Kita nak benda tu submit. Kita nak ubah benda tu. Okay. Kemudian kita, kalau kita nak ubah benda tu, kita klik sini. Okay. So tukarlah sini. Okey. Terima kasih kerana menjawab. Lepas pada tu ini response receipt. Okey. Yang ini kalau dia masuk guna ID delima, dia akan dapat email. Tapi kalau dia tak guna tu, kalau dia tak gunakan email, dia boleh print dia punya response. Jadinya katakan kalau dia tak dapat apa, maknanya pada dia ada satu salinan lah jawapan dia tu. Okey. Yang ini itu kalau kita nak, kalau kita nak suruh orang kalau kita nak dapat email setiap kali orang respon kita punya ni, kita tandalah ni. Kalau tidak, tak payahlah, tak apa. Okey, so itu je lah. Yang ini show results, tahu kan, dia akan automatic bila dah siap, dia akan terus bagi tahu result dengan soalan betul. Yang ini siapa-siapa saja boleh respon. Yang ini accept responses. Start date, end date. Okay, shuffle questions. Yang ini saya nak tunjuk satu, shuffle questions. Okay. Yang ini, kalau kita buat yang ni, only people, okay, in my organization. Maknanya orang yang ada ID delima sahaja. Okay. Kemudian yang ini, kalau dia masuk guna ID delima, kita boleh minta ni, record nama dia. Kemudian kita boleh restrict. Seorang tu dia hantar sekali sahaja. Kalau yang macam ni, kan, kalau dia hantar banyak-banyak kali pun kita tak boleh nak kata apalah. Okey, kalau yang ini kita boleh set. Okey, record name, one response per person. Okey. Kalau yang ini pula, kan, dia sama macam ni, tapi yang ini dia kita boleh set. Katakan kita nak hantar untuk kelas ataupun kumpulan orang tertentu sahaja. Jadi dia lagi itulah, tapi kita kena tahu siapalah. Okey. Yang ini okey. Lepas pada tu kalau kita pilih yang ini,
kita boleh shuffle question. Oh, tak boleh. Sebabnya kita banyak section. Tak boleh, tak apalah. Only one people, tak ada. Tak apalah. Okay, so anyone can respond, only people can respond, specific people. Okay, so yang ni untuk selamat kita buat yang atas, accept, lepas tu tarikh start, tarikh akhir, tunjuk dia punya progress kat bawah ni, berapa soalan dah dijawab, kemudian customize thank you, message, kita nak tukar message ni, kemudian ni kalau kita nak bagi dia print ataupun apa, dia dapat email lah. Okay. So itu bahagian setting. Okay. So untuk kembali semula, kita nak tengok pada share pula. Okay. Untuk share ni ialah untuk kita hantar pada orang. Okay. Jadinya tekan share, send and collect responses. Maknanya hantar dan kutip jawapan. Okay. So dekat sini kita biarkan anyone can respond sebab setting tadi anyone can respond. Lepas pada tu ini dia punya link. Yang ini yang kita nak hantar. Okay. Kalau kita berasa benda ni panjang sangat, kita boleh pendekkan dia, tekan je ni. Okay. Tekan sahaja ini. Kemudian dia akan pendekkan lah. Tak adalah panjang sangat. Okay. So, benda ni yang kita nak hantar pada kita punya responden. Ni, alamat ni. Okay. Ataupun kita nak hantar pada orang yang buat jadual ke, orang yang mengumpul soalan ke apa ke, yang ini. Okay. Jadi, ikutlah copy. Lepas pada tu, kita nak salin sebiji-sebiji ni pun boleh. Nak tangkap gambar ke, benda ke. Tapi, kita nak hantar ikut WhatsApp ke apa ke boleh. Okay. Tapi dia kat mana? Kalau kita nak hantar kat WhatsApp, tak ada. Get a link to duplicate. Okay. Maknanya, kita dah siap satu soalan, kita hantar pada orang untuk dia edit benda ni. Okay. Kita punya tu dia tak kisah. Okay. Share to collaborate. Maknanya kita nak lebih dari seorang yang boleh edit benda ni. Okay. Yang ini kita hantar dia satu kopi, dia boleh edit sebagai dia punya. Kita punya dia tak kacau. Yang ini kita hantar link, dia boleh edit benda ni dengan kita. Maknanya kalau dia tambah soalan kat sini, kita boleh nampak soalan tu kat situ. Okay. Kalau ini tak ada apalah, tak ada masalah. So, kita copy, kemudian kita hantar pada kita punya responden ataupun orang yang tanggungjawab untuk kumpulkan semua soalan. Semua kuis ni lah. Okay. Kalau macam kita, okay, saya tunjuklah satu kan. Okay, katakan ini form. Okay, kita tekan copy. Okay, kemudian kita katakan kita nak hantar ke Telegram. Kita buka kita punya Telegram. Okay, di sini carilah siapa yang kita nak hantar pada siapa tu ya. Okay, katakan saya nak hantar pada kawan saya ni. Ni nama kawan saya. Okey, kita paste kat situ. Alamak, salah. Kita paste je kat situ. Control V ya. Kita paste, dia akan tu, lepas tu kita boleh hantar terus. Macam tu. Okey. Jadi orang tu dia boleh klik ni ataupun dia boleh ambil ni untuk kumpulkan semua form yang ada. Okey. Itu bahagian share. Okey. Sekarang ni bila dah ada orang respon semua bagai, dia akan keluar jawapan. Kat mana kita nak check jawapan tu. Okey. Saya tunjuk contoh kan. Contoh. Okey, ini contoh budak ni nama dia Ahmad. Okey. Dia ni handset dia lah ni konon-kononnya. Okey, dia jawab kat sini. Kelas dia ialah 3. Okey. Kemudian ni yang tadi progress tadi tu. Dia tunjuk banyak mana dah. Next. Okey. Section A, multiple choice. Okey, ni arahan dia. Okey, lepas tu dia nak what are the people that think the things that people cannot see.
cannot see. Cannot see kat sini ialah failure. Okey. Yang ini hitungkan nilai X dan Y. Okey, X sama dengan ni. Lepas tu ni. Okey, jawapan dia Y dengan 21. Kemudian X sama dengan 2Y1. Okey. Yang ini yang kita buat lebih dari 100 jawapan tadi kan. Okey, kemudian tekan next. Fill in the blank, structured questions and essays, answer all questions. I have to. Okey, kat sini dia boleh tulis jawapan dia. Okey. What is the name of? Ini kita buat. Okey. Kemudian ini essay tadi tu kita buatlah. Okey. Kemudian kita buat okey. Okey, kita buat banyak-banyak pun tak ada masalah. Tengok dia berkembang Kalau kita buat long answer dia berkembang. Okey. Kalau macam budak nak check bagi tahu dia sebelum dia submit ni kita boleh check lagi, tekan back. Okey, macam biasa. Yang ini kalau dia nak katakan dia nak ubah, dia ubah terus je. Force pula dah. Okey, kemudian kita submit je lah. Malah dah kita tu. Okey, bila kita tekan submit, dia kata this form is not started yet. Maknanya kita kena tunggu itulah. Okey. So kita nak buat macam mana? Kita padam dululah. Okey, saya nak tunjuk sebab saya nak tunjuk ni, kita buat padam dulu. Okay. Preview tadi kita buat mobile. Okey. Next. Jawapan dia kita buat failure. So ni satu, ni satu. Kemudian next. I have to sama saja buat salah. Okey. Line. Okey, kemudian yang ini tadi kita okey, buatlah banyak mana pun, kemudian kita tekan submit. Okey, bila kita tekan submit, dia akan keluar thanks, terima kasih kerana menjawab. Ini yang kita ubah tadi kan. Okey. Ini kalau dia nak satu salinan, dia nak print ataupun dia nak dapatkan PDF. Okey. Ini ialah submit another response. Kalau dia nak jawab semula. Okey, kalau kita guna ID delima, kita boleh buang benda ni. Okey. Okey, so itulah dia cara dia. So bila ada dah orang menjawab, dia akan keluar kat sini. Nampak? Seorang menjawab. Okey, so kita buka kat sini. 1, skor dia 2, aktif, status form tu aktif. Okey. Jadi kita boleh review answers ataupun post scores. Review answers ni kita nak check jawapan seorang-seorang. Lepas tu post scores ni kita nak hantar balik markah dia pada tu. Okey, ini tak payah itulah. Ini kalau kita nak buka Excel,
Kalau kita klik ni, dia akan buka satu Excel dan semua, kalau ada 30 orang, dia akan letak 30 orang punya nama dengan jawapan-jawapan dia orang sekali. Jadi senanglah kalau kita nak check. Okey, yang ini graf macam biasa. Ini graf. Yang kita letak jawapan sahaja yang ada graf. Okey. Yang ini, okey. Ini respon yang terakhir. Sebab ada satu respon lah. Kalau ada 10 respon kat sini, yang terakhir dia akan keluar kat sini. Okey. Yang ini satu respon sama juga. Okey. Dia akan keluar tu esei dia kat sini. Okey, tapi ini seorang je lah. Kat sini dia tak menyeluruh lah, dia tunjuk yang terakhir saja. Untuk dapatkan penyeluruh, kita kena buka ni, klik open in Excel. Okey. Dia akan buka satu Excel, dia akan save. Okey, kita pilih satu tempat save. Tengok nama dia tu English Online. Okey, kita save. Dia akan download. Dah siap tu, kita buka sahaja. Dia akan buka Excel, bla 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 bla. Oh. Okey. Ni ID berapa orang. Okey, kat sini dia akan kira berapa orang yang dah menjawab. Ni start time, masa mula. Ini masa habis. Email anonymous sebab kita tak kutip email tadi. Nama tadi kita pun kosong sebab kita bukannya dalam delima. Total points dia untuk orang ni 2. Okey, quiz feedback tak ada sebab kita tak bagi dia hantar feedback. Okey, tengok nama ada, kelas ada. Soalan pertama ada jawapan. Okey, soalan kedua dia ada jawapan. Okey. X sama dengan 2, Y sama dengan 1, Y sama dengan 1, X sama dengan 2. Okey, ini jawapan dia. Ni kosong point sebab yang ni dia jawab salah. Sepatutnya CAS tu. Ini jawapan dia tadi. Ni esei. Okey, esei dia panjang lah. Bla 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 sampai habis. Okey. Itulah saja tu. Okey, benda ni dia dah turunkan dulu. Okey. Sekarang ni kalau macam kita tu tak nak save lah. Okay, sebelum kita open in Excel ni, kita pastikan semua orang jawab dulu. Okey, cara dia ni, tengok kat sini. Klik. Kat sini kita boleh tengok siapa yang dah jawab ke belum. Okey. Kalau kat sini pun, kalau kita nak review answer pun boleh sebenarnya. Nama dia 3M. Lepas pada tu, ini dia betul. Ini dia betul. Ini dia salah. Okey. Ini kita tu, ini needs review ni kita kena bagi markah kat sini. Saya rasa yang macam tu lah lagi senang. Okey, untuk review diorang, review answers. Okey, semula. Bila dah ada orang jawab, dia akan keluar kat sini. Sini nombor 1, tekan. Ni maknanya seorang baru jawab. Kita review answers. Okey, review answers. Okey, yang ini tak ada benda masalah. Yang ni dah ada markah. Yang auto graded ni yang kita dah letak jawapan betul tu. So yang ni tak payah risau sangat. Yang kita kena check yang ni. Needs review. Okey. Needs review ni kita kena baca. Dan kita kena bagi markah di sini. Bila kita bagi markah dekat sini, benda tu hilang lah. Yang ini pun kalau esei dia tu kita kena baca. Lepas tu kena bagi markah kat sini. Lepas pada tu bila dah siap ni, kita buat sampai nombor 7 je kan. So bila dah siap, kita pergi ke review next untuk orang seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Okay. So itulah dia part 1 sampai part 4 untuk Microsoft Form. Saya harap benda ni bergunalah untuk semua orang. Kalau nak adjust ada benda-benda tu boleh je kita explore. Okey, benda yang sama juga kita boleh explore nanti macam mana bentuk ni, okey.
bentuk ni guana. Okey. Gitu saja. Okey. Jadi sekian, terima kasih. Bye bye.